Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, kau permudahkanlah kehidupan kami di dunia dan akhirat, ya Allah. InsyaAllah, ya Allah, ketemukanlah kami di syurgamu, ya Allah, dan masukkanlah kami ke sana tanpa dihisab, ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmatmu, ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang maha berkuasa, engkaulah yang maha pengasih, dan engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami di sana bersama-sama dengan orang yang kami sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami nak jumpa dengan mak kami, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita minta dengan Allah begitu. Macam-macamlah permintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu perkara yang selalu saya minta dengan Allah ialah nak bertemu dengan ibu saya. Nama mak saya ni Wan Fatimah binti Wan Sulaiman. Jadi orang Terengganu, orang Kelantan, kalau ayah mak dia Wan, dia panggil Wan, bermula dengan Wan, dia panggil Wan lah. Saya panggil mak saya Wan lah. Dan hari ni entah kenapa tiba-tiba saya teringat kepada ibu saya. Dan saya nak bercerita sedikitlah sebelum kita mulakan tazkirah 5 minit kita yang berdasarkan buku Beri 2 minit ini. Saya dedicate program pada hari ini kepada ibu saya yang telah meninggalkan kami. Mak saya, Wan saya ni kahwin umur 13. Bayangkanlah 13 tahun. Saya tengok anak saya yang umur 16, 17 ni pun, ya Allah, Tok Wan dulu kahwin umur 13. Tak tahulah kalau awak ni boleh ke tidak. Kita tak yakin dengan anak kita kan. Tetapi yang sebenarnya apabila berlaku sesuatu begitu, umur berbeza-beza. Umur ni berbeza. Kadang-kadang umur 13 tu lebih matang daripada umur 16. Umur 16 lebih matang daripada umur 20. Kita tak tahulah begitu. Tetapi beberapa perkara yang saya selalu kenang, mak saya ni, Wan saya ni, ialah tentang makanan lah. Salah satu makanan. Umur 13 tahun dan hidup orang dulu bangun pagi, breakfast untuk anak-anak yang nak pergi sekolah. Dan Wan saya ni melahirkan anak setahun satu. Sehinggalah kami adik-beradik 12 orang. Jadi bayangkanlah ketika kemuncaknya, anak ramai, nak makan. Ayah pula gaji cikgu, guru lulusan darjah 5. Berapa sen sangat gaji masa tu. Dan nak beli payah. Nak beli di kedai memang tak cukup lah. Dan Wan saya ni memasak. Masak pagi, anak-anak nak pergi sekolah dan sebagainya. Kemudian anak-anak yang tinggal di rumah pukul 10, masak lagi. Kemudian bersiap pula untuk makan tengah hari. Kemudian makan petang. Dan kemudian makan malam. Bukannya masak tengah hari banyak-banyak macam ibu-ibu sekarang kan. Dia masak tengah hari banyak-banyak, malam makan yang sama je. Dia tak ada. Dia bukan macam tu. Dan Masya Allah, Subhanallah, bila ada cucu pula, cucu-cucu yang ada di sekitar pun tu memang nak pergi ke rumah Wan dia, Tok Wan dia, nak makan. Sebab dia bersiap untuk cucu dan untuk anak-anak ni. Jadi satu perkara yang saya kenang, yang selalu ada yang saya tulis dalam buku-buku saya, ialah tentang kami ni, adik-beradik ni suka makan nasi dagang. Dan nasi dagang yang paling sedap di Besut dia, ada di Kampung Raja. Ada nama satu tempat ni. Makcik ni masak, berjual lah. Jadi kami, Wan nak beli, ayah nak beli, untuk anak yang ramai tak mampu. Jadi ceritanya begini ya, satu hari, Wan ni pergi jumpa dengan orang yang berjual tadi. Dia kata, makcik, boleh tak saya nak belajar nasi dagang yang macam ni lah. Saya bukan nak berjual, saya bukan nak apa, saya nak bagi makan kat anak-anak saya tak mampu. Dan orang tu ajar sampai rahsia yang ada di sebalik tu. Semua pakar-pakar masakan, dia mesti ada rahsia yang biasanya dia takkan ajar pada orang. Tetapi kerana permintaan itu, dia mengajar Wan saya ni. Dan Wan saya memang sedap masak nasi dagang. Dan anak-anak semua, kalau anak-anak bawa balik kawan apa semua, dia akan masak nasi dagang ini dan dihidangkan pada kawan-kawan. Anak-anak tadi. Dan dia selalu bagi makan kepada jiran tetangga. Dia selalu bagi makan kepada kampung tu lah.
Dia selalu, wan saya ni selalu suka sangat masak. Masak. Panggil orang makan. Masak. Pergi hantar rumah tok guru, pergi hantar sini. Itulah kebajikan yang dia buat. Dan dia juga ada satu resipi dia sendiri yang memang sedap lah bagi kami adik-beradik ni sebab disuakan macam tu daripada kecil lagi. Apa dia? Jemput-jemput. Apalah ada pada jemput-jemput? Saya tanya orang, apa ada jemput-jemput? Alah, jemput bawang, jemput ikan bilis. Tetapi wan saya punya jemput-jemput ni, dia punya intinya ikan. Tetapi proses dia, saya tengok proses dia. Maknanya malam tu dia dah kena rebus ikan kembung lah biasanya. Dia rebus ikan dan dia biarkan satu malam. Dan di pagi hari tu dia kena perisi satu, buang antara tulang dengan isi. Kemudian dicampur dengan bawang, dicampur dengan apa semua. Adalah bukan rahsia, dia adalah bahan-bahan dianya. Dan barulah nak goreng satu tu, masuk satu inti, goreng. Ada setengah orang tak sabar, dia belajar. Dicampurnya semua inti tu dalam tepung tu, jadi huru-hara lah. Dan apabila kami kahwin, saya kahwin, Roza pun, saya kata saya suka ni, jemput-jemput Wan ni. Jadi Roza pun pergi tengok Wan buat tu. Dia kata, Wan, remehnya Wan. Dan Wan saya jawab apa pada Roza? Roza, kalau kita buat sesuatu dengan penuh kasih sayang, tak ada perkara yang remeh. Dan itulah yang Roza pegang sampai sekarang. Dan dia selalu ikut Wan saya lah. Bagi jamu orang makan, bagi apa semua. Dia kata, dia melihat Wan tak loket. Yang itu yang dia pandai dan itulah yang dia lakukan. Tuan-tuan, jadi saya teringat pada Wan saya dan saya nak jumpa dia balik di syurga nanti. Dan syarat dia, saya percayalah, Wan saya akan masuk ke syurga insya-Allah. Yang masalahnya saya lah. Sama ada saya boleh masuk ataupun tidak. Dan kalau kita nak masuk, nak berjumpa dengan ibu kita, nak jumpa dengan orang yang kita sayang, kita kena pastikan kita menjadi orang yang soleh. Kita kena pastikan kita menjadi orang yang solehah. Kita cakap kita sayang pada mak kita, kita cakap kita sayang pada ibu kita, pada ayah kita, tetapi kita tidak bersiap sedia untuk bertemu mereka di syurga Firdaus. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai yang tidak menjaga aurat dengan sempurna, berapa ramai orang yang tidak pergi solat berjemaah di masjid yang lelaki contohnya. Antara beriman dengan munafik yang Rasulullah nak bakar, kita jagalah. Kita mulut kita janganlah cakap, kita kata kita sayang mak kita, sayang ayah kita. Kalau betul-betul sayang, jom kita sama-sama, kita berjumpa dia di Firdaus nanti insya-Allah. Dan di sana, dia akan kekal abadi sampai bila-bila. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, subhanallah, hari ini kita berada di penghujung Ramadan ya. Kita dah bab 28. Bab 28 ini tajuk dia akil balik. Dan ringkas saja ya, akil balik. Tuan-tuan dan puan-puan, akil balik ini dia memisahkan manusia ya. Dia sempadan. Sempadan macam mana? Kalau sebelum ni buat apa saja pun tak adalah dosa kot ya. Tapi bila akil balik saja, kita bertanggungjawab pada diri kita. Maknanya apa saja yang kita buat, kalau yang buat yang tak ikut yang Allah suruh, maka dicatatlah sebelah kiri. Kalau kita buat sesuatu, dapat pahala, dapat apa, dicatatlah sebelah kanan. Kemudian ini semua akan ditimbangkan besok. Dan mudah-mudahan kita berdoa supaya timbangan kita lebih berat dan dapat memasuki syurga. Dan kita naknya masuk syurga tanpa dihisap. Baik. Dalam buku ni saya tulis senario dia. Tuan-tuan ada anak ya. Anak perempuan. Anak perempuan ni budak-budak mana ada tutup aurat. Pakai biasa je. Dan kemudian ketika usia dia 10 tahun, dia pun kata pada kita, Mama, apa ni, Sofia luka ni, dia kata. Luka apa? Ni berdarah. Ini bukan darah ni, bukan luka ni, Sofia. Ini dah cukup, apa ni, dah akil balik ni. Orang akil balik dia begini, Mama dia cerita. Bayangkan hari ini anak kita akil balik, dia tak pakai tudung, dia tak pakai apa, dia tidak menutup aurat, kita tak jaga solat dia. Dia akil balik. Serta-merta, boleh ke dia jaga aurat dia? Tak ada tudung buka rumah tu. Nak keluar nanti besok. Tuan-tuan, sebab itu dalam Islam dia ada manual dia. Engkau suruh anak kau solat umur 7 tahun.
Pukul 10, umur 10 tahun, kalau dia tak solat lagi, rotan dia. Pasal apa? 3 tahun untuk bersiap tadi. Sebab itu, kita kena didik anak kita ni daripada awal lagi. Supaya bila sampai masanya, dia tak adalah pelik macam tu. Orang lelaki, anak lelaki. Kita mana ada kisah kan? Ini saya cerita berdasarkan pengalaman lah. Tetapi pengalaman ini kita seiras sebenarnya. Sebab tu saya boleh bercerita dengan passionate. Dengan penuh perasaan. Bukan saya nak bagi-bagi khutbah apa semua. Sebab saya telah melalui ini. Anak tak peduli. Kau nak pergi semayang. Kau tak nak pun tak apa. Tak kisah. Entah kita sendiri pergi shopping komplek. Tak ada nak menjaganya. Tak ada nak menjaga solat. Masuk waktu pop. Ya Allah subhanallah. Masih lagi duduk Kentucky Fried Chicken. Masih lagi duduk McDonald. Masih lagi duduk di Ion lah apa sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan. Anak ni. Bila dia lelaki ya. Tanda dia, kita tahu dia apa ni, cukup umur ni, akhir balik ni, bila suara parau lah, apa semua. Kadang-kadang kita tak sedar pun dia dah cukup umur. Mampu tak kita nak serta-merta nak suruh, kau dah cukup umur ni. Semayang, jangan tinggal. Semayang, pergi solat ke, apa ni, rumah Allah. Pergi ke masjid. Orang lelaki kena pergi ke masjid. Tak mampu tuan. Tak mampu. Sebab itu ramai orang tua, dia dah akhir balik lama pun dia tak pergi ke masjid. Sebab itu orang tua yang akhir balik pun dia tidak menutup aurat dengan sempurna. Sebab apa? Daripada kecil dia tak jaga. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, sebab proses ini telah saya lalui. Bila kita sedar saja, kita berubahlah. Sebab itu, tuan-tuan, isteri berdoa kepada suami yang dah akhir balik tu. Suami berdoa supaya isteri itu berubah. Isteri pun dah akhir balik dah. Tuan-tuan. Jadi, akhir balik ni, satu muka je tulis. Tetapi kesan dia besar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya baca last sekali ya. Kini saya mengerti mengapa kita perlu mengajar anak-anak sebelum akhir balik dalam melaksanakan amal ibadat wajib. Rasulullah SAW pernah bersabda, perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis hadis Hasan ya. Taraf dia Hasan, riwayat Abu Daud, nombor 495. Tuan-tuan, bila kita terkenang kan, masa lampau kita terkenangkan apa yang telah kita lalui. Kita tak nak anak kita pun sama, menjalani apa yang sama pada kita. Kita cuba berusaha sedaya upaya. Tetapi, sentiasa beringat-ingat. Jangan sedih sangat. Kita berusaha. Kita minta dengan Allah. Kita menangis dengan Allah. Tetapi kita kena ingat, Nabi Nuh, dia berdakwah dengan isteri dan anak dia 900 tahun lebih. Tetapi anak dan isteri mati dalam keadaan kufur. Tuan-tuan dan puan-puan, pandanglah sekitar. Pandanglah dalam rumah kita. InsyaAllah. Bila kita bersungguh, kita akan dapat. Dan hari ini, masih ramai lagi yang, Allahu Akbar, menghadiahkan buku-buku. Dan saya pun tak boleh nak tolak pun tak sanggup nak tolak. Ramai orang nak menyumbang. Dan saya sendiri melihat keadaan ini bagaimana dengan suatu perbuatan oleh permulaan daripada seorang je. Berjangkit. Dan sebab itulah dalam amal ibadat pun, bila kita buat dalam rumah kita kan, anak-anak pun ikut, dia pun lebih mudah. Ya, dia kata apa? Oh, ayah aku semayang macam gini. Dia pun, bila ayah dia suruh, dia akan buatlah. Tapi kalau ayah tak pergi ke masjid, anak takkan nak pergi ke masjid. Biasanya macam itulah. Tapi ramai juga anak yang pergi masjid, ayah tak pergi masjid. Ini macam-macam lah. Ini daripada Allah SWT. Baik. Hari ini macam mana ni? Ada 10 nama yang Roza pas kepada saya. Kita bagi 5 beri 2 minit. Dan 5 ceritalah dia ada di sisi ya. InsyaAllah. Yang 5 nama yang pertama ni, beri 2 minit. Siti Hasni. Sri Banum Bahudin. Hajah Rusmini Osman. Hanis Ismail. Lid and Lin. Wah, ini pasangan kasih sayang ni. Lid and Lin. Suami isteri ni. Ni 5 ya. Beri 2 minit. Kontak saya. Dan 5 lagi. Buku tebal ni. Buku baru. Adni Muhammad Ghazali. Abu Bakar. Apa ni? Abu Bakar CBK. Tak apalah. CBKAQ. Nombor 3, Abu Lokman. Anwar Khairi.
Rosli Ahmad. Awak pecah dua macam ni ya, perempuan dengan lelaki. Nampak? Yang 5 yang pertama tu wanita, 5 yang kedua gentleman. Gentleman akan menerima ceritalah dia ada di sisi. Adni ni betul ke lelaki ya? Adni Muhammad Ghazali, Abu Bakar, Abu Lokman, Anwar Khairi, Rosli Ahmad. Okey? Ada 10 hari ni. InsyaAllah esok banyak lagi. Yang kita akan bagi ya. Esok 29. 30 lagi banyak kita akan bagi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Minta maaf saya hari ni bila sebut mak saya tu saya emosi sikit lah. Sebab apa? Ialah selalu emosi. Hari ni emosi, semalam emosi. Tetapi yang sebenarnya bila kita kasih dan sayang kepada orang yang kita sayang, itulah. Bila kita teringat, kita kenang, kita apa, jatuh air mata. Dan pada saat itulah kita minta pada Allah, ya Allah, Tuhanku, tolonglah ya Allah. Temukanlah aku dengan ibuku. Temukanlah aku dengan buan aku, insya-Allah. Temukanlah aku di jannah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.